Assalamualaikum. Untuk kelas sains kita hari ini, kita akan membincangkan peraturan bilik sains. Walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap juga perlu belajar peraturan bilik sains. Okey? Supaya nanti apabila kita masuk ke sekolah semula, apabila kita dikehendaki masuk ke bilik sains, kita dah bertambah pengetahuan kita tentang peraturan bilik sains. Semua benda yang kita buat kat dunia ni, semua perkara, semua perbuatan kita perlu mengikut peraturan. Seperti itu juga apabila masuk ke bilik sains, ada peraturan-peraturannya. Okey, jadi sebenarnya peraturan bilik sains kamu dah belajar bermula dari tahun 1. Cuma setiap tahun ada pertambahan peraturan baru. Tidak bermaksud peraturan tahun 1 kamu dah tak perlu ikut. Perlu ikut dan tambah lagi dengan peraturan yang terkini. Okey. Jadi kita akan lihatlah apa yang dimaksudkan, apa dia peraturan bilik sains yang perlu kamu tahu lebih lagi daripada yang tahun-tahun lepas. Okey, pertama, membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Okey, jadi apabila masuk ke bilik sains, semestinya kamu masuk melalui pintu kan? Jadi tak ada masalah lah tentang membuka pintu. Jangan pula dah masuk tutup semula pintu, jadi pintu tak perlu ditutup. Apabila masuk saja ke bilik sains, rajin-rajinlah menolong membuka semua tingkap yang ada. Kenapa perlunya buka tingkap ni? Apa pentingnya? Kenapa perlu buka tingkap? Okey, kerana kita perlukan pengudaraan yang baik. Okey. Jadi dengan buka tingkap, berlaku pengudaraan. Ada pengaliran udara keluar dan masuk. Jadi tak adalah kita menghidu udara yang ada dalam bilik sains sahaja. Okey, jadi udara yang segar daripada luar boleh masuk. Okey. Peraturan kedua, memakai kasut yang bertutup. Okey. Ini pun sebenarnya tak ada masalah, kerana memakai kasut yang bertutup adalah salah satu peraturan sekolah. Betul. Okey, kamu datang ke sekolah pun memang berkasut. Okey, jadi pastikan kamu tidak menukar kepada selipar lah. Okey, ada yang pergi, contohnya ada yang pergi ke bilik Jacob sebelum masuk ke bilik sains. Dia pun malas nak pakai kasut. Bilik Jacob kamu dah buka kasut kan? Jadi kamu pakai selipar. Tak boleh lah. Jadi kena sentiasa pakai kasut yang bertutup ketika berada di bilik sains. Kenapa pentingnya pakai kasut bertutup? Untuk mengelakkan kecederaan. Contohnya apa? Okay, kita tahu dalam bilik sains kita buat uji kaji. Apabila buat uji kaji, kita menggunakan pelbagai jenis peralatan dan bahan. Andai kata kita menggunakan peralatan, contohnya peralatan kaca, terjatuh, pecah, terjatuh atas kaki. Apabila terjatuh atas kaki tanpa kasut, ia boleh melukakan, mencederakan kaki. Tapi jika terjatuh di atas kaki, tetap dalam keadaan kaki berkasut penuh, mungkin dapat mengelakkan dari berlakunya kecederaan. Okey? Jadi penting kita pakai kasut yang bertutup ketika berada di dalam bilik sains. Ketiga, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Okey, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Maksudnya kat sini tidak berebut-rebut. Okey, selalu cikgu akan sediakan peralatan atau bahan yang kita nak guna.
mungkin cikgu sediakan di atas meja guru di bahagian hadapan bilik sains. Jadi cikgu selalu akan arahkan ketua sahaja untuk mengambil, ketua atau wakil setiap kumpulan. Jadi waktu ini janganlah kamu berebut-rebut, bertolak-tolak. Okey? Kita tahu setiap kumpulan pasti akan dapat bahagian dia. Jadi perlulah beratur, ambil dengan cermat. Okey? Tak perlu berlari. Ini untuk mengelakkan peralatan sains tu terjatuh, rosak dan membahayakan kita. Peraturan nombor 4. Menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Okey, ni tanggungjawab kamu sebagai murid. Menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Okey, dalam gambar yang cikgu tayangkan ni ada kelihatan dua orang murid yang menconteng meja. Okey, jadi dua orang ini tidak mematuhi peraturan bilik sains. Begitu juga dengan peralatan jaga. Okey. Benda-benda peralatan yang kecil, contoh magnet. Kamu kena jaga. Tak boleh jatuhkan dan tak boleh simpan dalam poket. Kena jaga. Kena simpan di tempat dia. Jangan ambil barang dalam bilik sains. Okey. Kelima. Menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Okey, ini peraturan ni sama juga kamu berada dalam kelas kan. Sebelum keluar kelas, sebelum keluar bilik sains, matikan suis kipas dan lampu. Okey. Ini adalah untuk mengelakkan pembaziran. Sebenarnya ia juga mendatangkan bahaya kalau kita tak tutup suis kipas dan lampu. Peralatan elektrik apabila dipasang berterusan, ia boleh menyebabkan kebakaran juga. Okey. Jadi kita tak tahu selepas kita ada lagi tak orang yang nak masuk. Jadi matikan dulu. Siapa yang masuk dia akan buka semula kan. Jadi tanggungjawab kita selepas menggunakan bilik sains, matikan, tutup suis kipas dan lampu. Okey, jadi cikgu dah senaraikan 5 je tadi. Okey, 5 poin besarlah untuk peraturan bilik sains. Okey, jadi dekat sini dia ada senarai semak. Okey, senarai semak kamu sebagai murid. Adakah saya mematuhi peraturan bilik sains? Saya tu kamulah. Okey, jadi adakah kamu mematuhi peraturan bilik sains? Senarai semak ni maksudnya kamu baca, kamu fikir. Dah buat ke belum? Okey. Jadi untuk uh, untuk tugasan untuk tajuk ke peraturan bilik sains ni, cikgu minta kamu salin semula senarai semak ni. Okey, salin 1 sampai 11, kemudian kamu tandakan. Kalau kamu buat, kamu tandakan right. Kalau kamu belum buat, tinggalkan kosong. Okey. Jadi kalau apa yang kamu belum tanda right tu, nanti bila kita masuk bilik sains bersama-sama, kamu cuba amalkan. Kamu cuba patuhi peraturan yang belum kamu patuh sebelum ini. Boleh? Okey. Jadi seperti biasa, cikgu ucapkan selamat belajar dan semoga sentiasa cemerlang walaupun kita belajar dari rumah. Okey, semoga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.